Hmm. Eh, hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib dari Soya Cincau. Lama tak dengar berkumandangnya kalimat baik beli pokok di Malaysia. Kalau dulu kan masa pokok F1 mula-mula dilancarkan, hampir setiap hari selama berbulan-bulan lamanya kita dengar wirid baik beli pokok, baik beli pokok, baik beli pokok. Tapi sekarang kan kehangatan tu dah kurang sikit. Tak macam dulu-dulu, malah ada gerakan jangan beli pokok pula. Pernah dengar tak? Perkara tu berlaku sebab ni ada model Poco yang murah ni, nama dia Poco M3. Dia ada masalah yang dipanggil dead boot loop, yang mana skrin gelap, lepas tu tak boleh hidup balik. Ramai yang terkena sampai memang marah sangat lah. Lepas tu Xiaomi pun terpaksalah buat kenyataan yang mereka akan baiki, ganti ataupun pulangkan wang kepada pengguna yang ada Poco M3 yang rosak ni. Tapi sekarang, adakah akan ada gerakan baru untuk katakan baik beli Poco F4 GT ataupun gerakan lain yang katakan jangan beli Poco F4 GT ni? Mari ikuti tentang bedah siasat saya tentang telefon terbaru dan terhebat daripada Poco ini. Mula saya nak bagi buka kotak ringkas lah pasal Poco F4 GT ni. Warna hitam dan kuning ni dah jadi macam apa, tanda dagang ataupun trademark untuk Poco. Lepas tu, model yang saya dapat ni, dia ada RAM 12GB dan juga storan 256GB. Dan warnanya adalah Night Silver ataupun warna perak. Di dalamnya, buka tang. Mula-mula sekali ni, ni ada sampul kotak ni. Dalam ni ada apa? Ada pin untuk keluarkan dulang SIM. Dan adalah beberapa buku panduan. Ada casing getah lusinan dan ni yang paling bagusnya. Dia bagi adapter USB-C ke 3.5mm. Okey. Dan di bawahnya lagi adalah telefon Poco. Okey, ni kita cerita kemudian. Dan paling bawah sekali, yang di bawah ni adalah kepala pengecas 120 watt. Xiaomi bagi kepala pengecas 120 watt. Bunyilah besar. Dan ada kabel USB-A ke USB-C. Nampak? Kabel ni lain macam sikit. Jadi daripada aksesori ni kan, nampak ni Poco bagi apa? Kelengkapan yang mencukupi untuk peminat game tegar di telefon pintar. Lepas tu, kita masuk sedikit tentang spesifikasi telefon Poco F4 GT ni. Telefon ni dikuasakan oleh chip terbaik masa kini iaitu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Tapi sebenarnya ada model yang lebih baru sikit dah keluar, Snapdragon 8 Plus Gen 1. 8 Plus ni dia lagi laju sikit jadi prestasi pun lebih lah. Kemudian, dia datang dengan RAM LPDDR5 sehingga 12GB. Macam model saya ni kan. Serta storan dalaman UFS 3.1 256GB. Kad microSD tidak diterima, tiada slot untuk masukkannya. Skrin depan ni, dia jenis skrin rata, jenis juga AMOLED berukuran 6.67 inci, HD penuh dan ada kadar penyanggaran 120Hz. Di luar atas ni, dia menggunakan kaca Corning Gorilla Glass Victus, kaca paling terbaik keluaran daripada Corning. Lubang di atas ni pula ada kamera hadapan 20MP dan di belakang pula kameranya ada 3 iaitu kamera utama 64MP, kamera ultra lebar 8MP dan kamera portrait kamera makro 2MP. Dan anda tengok kan, tepi kamera ni kan ada macam rupa kilat. Itu sebenarnya adalah LED flash dia. Dan belakang ni katanya adalah kaca. Tapi saya rasa dan dengar bunyi dia macam plastik pula. Bateri dalamnya pula berkapasiti 4700 mAh. Di sebelah kiri telefon ni pula, ini adalah butang kawalan bunyi dan di atasnya adalah slot untuk masukkan kad SIM. Ada 2 kad SIM boleh masuk. Di bawahnya pula, ini di tengah ni adalah port USB-C dan di tepi ni adalah jeriji untuk speaker, pembesar suara. Dan nampak besar, bagus. Di atas pun dia ada satu lagi jeriji yang sama. Jadi speakernya stereo yang mengeluarkan bunyi yang sama di kiri dan kanan ataupun atas dan bawah lah. Dan di sebelah lagi, ini saya menarik, ada pemancar inframerah. Baiknya Poco masih masukkan pemancar inframerah. Dan perkara paling penting adalah di sebelah kanan telefon ni. Tengok betul. Yang di tengah-tengah ni adalah butang kuasa yang turut ada pengimbas cap jari. Pengimbas cap jari dalam butang kuasa bukan dalam skrin walaupun guna skrin AMOLED. Dan di tepinya, ini yang dipanggil butang bahu magnetik atau butang bahu mechanical ataupun butang bahu fizikal. Butang bahu ni sebenarnya tersorok. Dia kena tolak dulu butang kecil ni baru keluar butang bahu tu. Harga rasmi Poco F4 GT ni di Malaysia adalah RM2,299 yang ada RAM 8GB dan juga storan 128GB.
satu lagi adalah berharga RM2,499. RAM-nya besar, 12GB dan storan 256GB. Pilihan warna pula ada 3, antara hitam, perak dan juga kuning. Okey, kita dah kenal kotak dan juga spesifikasi. Sekarang mari kita bedah siasat Poco F4 GT ni. Mula-mula kan saya nak cakap pasal skrin ni. Skrin ni kan dia tak sebaik Realme GT2 Pro yang saya dah review sebelum ni, ataupun tidak sebagus Galaxy S20 FE yang saya gunakan selama ni. Skrinnya tak secerah kedua-dua telefon jadi. Kalau di luar, saya selalu kena maksimalkan kecerahan ni baru boleh nampak dengan jelas. Kalau kurangkan sikit ataupun kurangkan separuh, dia susah nak nampak. Jatuh gelap banyak jugalah. Selain tu kan, kadar penyegaran dia ada dua pilihan saja. Sama ada 60Hz ataupun 120Hz. Dia tak ada pilihan dinamik dari 10 hingga 120 atau dari 60 hingga 120. Dia kalau ada pilihan dinamik, dia lebih jimat bateri untuk penggunaan di luar main game. Tapi kan, kalau anda nak dapatkan skrin sebaik Samsung Galaxy S tu ataupun Realme tadi, memang tak dapatlah dengan harga Poco macam ni. Badan telefon ni pun berat sangat. Spek kata beratnya 200 gram. Wah, lebih 200 gram tu memang berat sangat lah. Tapi ini sebenarnya kan normal untuk peranti gaming. Antara sebab dia berat, dia meletakkan banyak besi untuk melepaskan haba dengan lebih baik. Selain daripada tu, dia pun nak tambah pelbagai benda macam aksesori. Antaranya ni, butang bahu mechanical ni. Butang bahu fizikal. Rekat belakang telefon ni pun tak seganas telefon gaming lain. Contohnya macam Asus ROG Phone ataupun Black Shark. Masih ada sikit-sikit lah garis-garis macam peranti gaming. Siap ada LED flash yang macam kilat tu. Kira rekatnya dia tengah-tengah. Dia nak buat macam rupa telefon biasa tapi ada sikit ciri-ciri peranti gaming. Cuma je kan belakang tu rasanya plastik dan rasa kurang padat lah. Jadi ini buatkan pengalaman memegangnya kurang premium. Yang tambah lagi tak bestnya kan, bonjol kamera di belakang ni terlalu terbonjol. Biasanya kan peranti gaming ni dia tak fokuskan pada kamera. Jadi kamera bonjol ni susah lah nak jumpa. Ditambah lagi, dalam bonjolan ni dia tulis freezing speediest. Macam tak kena lah apa maksud dia sebenarnya. Tapi kan, sebenarnya kan ada rahsia lain dalam bonjolan kamera ni. Tahu apa dia? Ada lampu RGB lip-lap. Baru betul telefon gaming ada lampu lip-lap RGB. Tapi lampu ni kan tak boleh banyak sangat nak pilih. Ia boleh diterapkan untuk tunjuk panggilan masuk, ada notice message masuk, ataupun masa tengah main game. Anda tak boleh pilih warna khas untuk aplikasi tertentu. Semua aplikasi notis dia keluar warna yang sama anda pilih. Satu tu je. Contohnya kan, anda nak notis WhatsApp lampu hijau atau notis Telegram lampu biru. Memang tak boleh buat. Semua aplikasi ni notis dia hanya satu warna saja yang anda boleh pilih. Hayat bateri di Poco F4 GT ni tak adalah hebat mana sangat. Biasa-biasa je. Malah tak sebaik Realme GT2 Pro yang saya review sebelum ni. Kapasiti bateri pun kecil sikit, 4700 mAh saja. Macam bila saya main game Genshin Impact, selama 30 minit, baterinya dah turun 10%. Pasal panas peranti ni, memang jangan cakap lah. Main game yang intensity tinggi memang terasa sangat panasnya. Tapi perkara ini memang dah dijangka lah untuk peranti gaming berkuasa tinggi kan. Cuma kan, anda jangan main game masa tengah charge ataupun on hotspot. Memang melampau sangat panas je. Walaupun sebenarnya anda masih boleh pegang, tapi ia dikhawatir akan memberi kesan jangka panjang yang buruk kepada peranti ataupun bateri. Dan satu lagi kan, kalau boleh janganlah pakai casing masa main game yang power sangat tu. Memang melampau panas. Tapi yang best lainnya pula kan, masa mengecas. Telefon ni kan ada kuasa mengecas 120 watt. Jadi anda boleh cas penuh dari 0 hingga 100% dalam masa tak sampai 20 minit. Itu pun guna pengecas yang diberikan dalam kotak tadi. Lalu macam saya kan, saya bangun pagi tengok telefon ni tak habis lagi bateri. Jadi saya cocok charger tu, saya pergi mandi, 15 minit, keluar, tengok-tengok dah penuh cas telefon ni. Jadi tak payah cas masa tidur. Lagi baiknya lagi kan, saya gunakan pengecas GAN 65 watt yang saya gunakan untuk charge laptop. Dan saya charge telefon ni. Hasilnya memang bagus juga. Dia boleh cas penuh dari 0 sampai 100 dalam masa tak sampai 30 minit. Jadi kan, kalau anda tak bawa pengecas 120 watt ni, anda masih boleh guna pengecas GAN 65 watt dan dapat masa mengecas yang masih pantas. Tambah bagus lagi sebab Poco bagi kabel yang berbentuk L ni. Senang boleh cas sambil main game. Tapi macam saya sebut tadilah, sangat tak digalakkan mengecas semasa bermain game. Sistem bunyi Poco F4 GT ni memang patut dipuji. Sebab apa kan? Dia ada dua pembesar suara stereo, lubang jeriji yang besar, kedudukan yang tepat yang tak menutup semasa main game, serta bunyi yang lantang dan jelas.
Tapi kan sekali-sekala guna butang bahu ni ada kadang-kadang tertutup tapi bunyi dia tak terganggu sangat. Masih jelas kedengaran. Nak pakai phone telinga berwayar sebab takut bunyi tu lambat sampai ke telinga. Poco masih berikan adapter USB-C ke 3.5mm. Jadi anda boleh cocok lah phone telinga berwayar tu. Cumanya bila dah pakai tu tak boleh lah anda guna untuk mengecas. Tarikan utama di Poco F4 GT ni mestilah butang bahu fizikal dia yang anda tak boleh jumpa pada telefon lain. Oh, kalau telefon model lain yang ada butang bahu fizikal ni adalah macam Black Shark. Itu pun kira ada beradik Xiaomi juga. Saya memang dah cubalah main game di Asus ROG Phone 5. Tapi masih lagi tak sebaik bermain butang bahu fizikal di Poco F4 GT ni. Tambah menarik lagi, butang bahu ni boleh disorokkan. Tapi saya rasa macam tak perlu pun sebab butang penolak ni pun saiz dia dah lebih kurang sama besar dengan butang bahu fizikal ni. Rasanya kalau lebih cantik kalau saiz dia separuh ke atau lagi kecil dari itu pun lagi bagus. Barulah sesuai kata butang yang tersembunyi. Kalau ada benda yang betul-betul saya sangat tak suka kat Poco F4 GT ni adalah butang kuasa ni. Sebab apa kan? Sebab dia ada pengimbas cap jari kat dalamnya. Biasanya kan kalau anda tengok telefon lain yang ada pengimbas cap jari dalam butang kuasa, dia tenggelam kan. Tapi yang ini menonjol keluar. Jadi apa masalah dia? Masalah dia kadang-kadang bila terpegang kan atau anda cuba letak dalam poket, masukkan tangan dalam poket, dia tersentuh ni, dia terus buka kunci skrin. Bila dah terbuka kunci skrin tu, kalau dalam poket lagilah macam-macam dia tergerak-gerak buka aplikasi ke hantar mesej ke, dah susah. Tapi masalah ni boleh diatasi dengan menukar tetapan tu, iaitu hanya imbas cap jari bila anda tekan butang kuasa. Kalau letak saja dia tak buka. Pasal kamera dia pula, yang ini saya tak nak ulas panjang lah. Ia lebih dari mencukupi untuk sebuah peranti gaming, tapi masih tak sebaik pada telefon biasa lain dalam julat harga yang sama. Kamera Poco F4 GT ni, dia tiada lensa telefoto dan tiada penstabil image optical OIS. Tapi kan, ia ada mod malam dan beberapa fungsi menarik daripada kamera Xiaomi, macam movie effect, dual video dan clone. Sebagai peranti gaming, Poco F4 GT ni memang memenuhi semua keperluan peminat tegar gaming mudah alih. Ia ada skrin AMOLED, ia ada speaker stereo yang kuat dan padu, dan ia ada pengecas pantas 120W dan juga kabel L. Dan ia juga ada adapter untuk berikan USB-C kepada 3.5mm. Dan paling penting, ia ada butang bahu fizikal. Serta ada lampu RGB lip-lap. Ini semua memang memenuhilah keperluan asas peminat tegar gaming mudah alih. Ditambah lagi dengan harga dia yang boleh kata murah sangat untuk kuasa Snapdragon 8 Gen 1. Ambil varian yang besar, RAM 12GB dan storan 256GB. Harga dia cuma RM2,499 dan kalau ada promosi, mungkin boleh dapat diskaun RM200. Tetapi untuk pengguna biasa, saya memang tak nak cadangkan Poco F4 GT ni. Jangan belilah Poco F4 GT. Sebab kan, pada harga yang sama, anda boleh dapatkan model lain seperti Realme GT2 Pro ataupun Motorola Edge 30 Pro yang mana ia ada skrin yang lebih baik dan juga kamera yang lebih hebat. Ataupun dapatkan Galaxy S21 FE yang kalis air, ada pengecasan wireless serta skrin dan kamera Samsung yang telah dijamin kehebatannya. Selain tu, Samsung pun bagi kemaskinan Android 4 kali dan kemaskinan keselamatan selama 5 tahun. Poco, dia tak cakap apa-apa pun pasal jaminan kemaskini untuk Poco F4 GT ni. Jadi macam mana? Anda dah tertarik dengan kehebatan yang ada Poco F4 GT ni? Ataupun rasa kecewa dengan kekurangan yang ada padanya? Jom, kongsikan pendapat anda dalam ruangan komen di bawah. Kita bincang sama-sama secara ilmiah. Macam biasalah, kalau anda sukakan ulasan video saya ni, tekanlah like banyak-banyak dan jangan lupa subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Najib dari Soya Cincau. Kita jumpa lagi dalam video kami yang akan datang. Saya nak sabar menggali di Genshin Impact. Belum dapat lagi watak Yelan yang baru ni. Biasa sangat main guna Poco F4 GT ni. Okey. Bye. Assalamualaikum.